Pengambilan vaksin untuk ibu hamil penting kerana berdasarkan kajian menerusi Jurnal Perubatan JAMA Pediatrics mendapati wanita hamil yang dijangkiti wabak ini berisiko untuk meninggal dunia dan melahirkan bayi secara pramatang. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada anda penonton setia kami kembali berinspirasi di Wanita Hari ini tanggal 22 Julai 2021. Anda bertemakan Fahrin dan juga saya dan kita faham sekarang ini ramai yang berada di rumah. Kami doakan apa saja yang anda rencanakan hari ini, apa juga aktiviti anda dipermudahkan insya-Allah. Dan kita doakan dan kita harapkan yang terbaik untuk semua. Baik, hari ini sedikit berbeza. Kami ingin membuka siaran kami pada hari ini. Kalau tempoh hari Selasa kita terus menghayati tentang erti korban dan kali ini tidak salah kiranya kita juga mengambil sedikit kisah yang menyentuh hati yang menghayati erti ataupun hikmah sebuah pengorbanan daripada seorang kakak kepada adiknya. Sama-sama kita saksikan. Okey. Dan kisah ini adalah yang cukup menarik di mana pengorbanan seorang kakak yang melihat adiknya menderita sakit buah pinggang dan akhirnya mendermakan buah pinggang tersebut kepada adiknya kerana tak sanggup nak melihat penderitaan. Betul, dan ini salah satu yang dikongsikan oleh Ain Yusof yang mana ini adalah kenalan beliau lah. Dan ini kita anggap boleh jadi satu iktibar dan juga contoh juga kepada ramai dalam kalangan kita dalam saat kita sukar sekarang ini. Pengorbanan dari adik-beradik dan juga keluarga itu sangatlah penting. Betul, dan saya kira mendermakan buah pinggang seumpama memberi nyawa tambahan kepada seseorang manusia lain, apatah lagi darah daging sendiri. Betul tu. Okey, dan itu berkenaan dengan pengorbanan seorang kakak kepada adiknya lah. Farin dah ambil vaksin kan? Alhamdulillah. Saya pun juga dah ambil. Tapi kita nak tengok satu perkongsian TikTok ini yang disediakan rakan wartawan kita berkenaan gelagat orang ramai yang mengambil vaksin. Jom kita saksikan. Ada tak yang takut jarum ni? Jom kita tengok. You want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging. It's vaccination day! It's vaccination day! Today I get my COVID jab, and I'm feeling really fab. For months I have been waiting for this day. When can I get my second shot? And will it hurt or will it not? Oh, I think I am gonna be okay. It's just a small needle, right? And for the people who don't want it, jujur Satra bisa bila jauh dari itu antara perkongsian. Seronok kita tengok kan masing-masing teruja nak pergi ambil vaksin. Tapi kalau sekarang ni kita tengok banyak yang tular mengenai pecah gadi kosong tu. Tapi saya rasakan daripada kita sibuk untuk nak ambil video tu, mungkin kita boleh bagi tahu dekat pakar Barisan Hadapan tu untuk kita cek sendiri. Sama-sama sama-sama kita memastikan. Dan kadang-kadang kita tak menafikan mungkin kerana terlalu penat dan sebagainya. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Okey, tadi kita juga dapat melihat ada seorang ibu yang sedang sarap
syarat hamil pergi menuju untuk mengambil vaksin. Jadi itu ada perkataannya juga dengan topik kita pada hari ini, iaitu kesan vaksin terhadap ibu hamil dan menyusu. Cukup menarik kerana saya tahu apabila berkatakan tentang vaksin ini, antara orang yang paling banyak persoalannya adalah ibu yang sedang hamil. Okey, saya nak tanya Fatin. Fatin sendiri pernah melalui tempoh kehamilan. Hamil, betul. Okey, tetapi pada waktu tu apa yang Fatin selalu fikirkan tentang apa yang Fatin makan, apa yang Fatin ambil? Betul. Sebenarnya ibu mengandung ni dia banyak sangat berfikir dari segi pemakanan, ubat-ubatan. Kalau boleh semua tu dia nak cukup sempurnakanlah untuk kandungan dia. Tapi kalau untuk sekarang ni vaksin ini, saya rasa ramai juga kalangan ibu yang sangat berjaga-jaga, yang nak tahu apa perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum kita ambil vaksin dan sebagainya. Hari ini kita nak kongsikan. Jadi sebarang pendapat atau persoalan boleh juga kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan seorang doktor dan juga seorang ibu yang sedang hamil yang sudah pun mengambil vaksin. Jadi kena terus bersama kami. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, seperti yang kami janjikan tadi, kesan vaksin terhadap ibu hamil dan mengandung, yang mana kita nak tahu sebenarnya banyak persoalan daripada kalangan ibu yang hamil ini, bagaimana cara-cara yang terbaik, waktu yang perlu diambil vaksin. Benar. Dan juga apa antara kesan sampingan selepas vaksin itu. Dan jangan sangka juga topik kita pada hari ini hanya sesuai untuk ibu-ibu yang hamil ataupun menyusukan bayi. Saya kira ahli masyarakat juga perlu faham, perlu tahu untuk terus mendapat perincian dan juga penjelasan tentang vaksin ini. Jadi sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita, apa kata kita lihat terlebih dahulu laporan ini. Jom kita saksikan. 100,000 golongan ibu mengandung sudah mendaftar dan bersedia menerima vaksin mengikut anggaran tarikh bersalin. Tempoh sesuai untuk disuntik adalah ketika kandungan berusia antara 14 ke 33 minggu. Peningkatan catatan kes COVID-19 di seluruh negara begitu membimbangkan, terutama apabila terdapat varian baru iaitu varian Delta dengan kadar jangkitan yang lebih cepat. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin memaklumkan setakat 4 Julai sebanyak 30% penduduk di negara ini sudah menerima dos pertama, manakala 13.6% melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Selari dengan pelan pemulihan negara secara berfasa, pemberian vaksin kepada golongan wanita hamil dan ibu menyusu sudah dimulakan dan sebanyak 100,000 orang telah mendaftar. Pengambilan vaksin untuk ibu hamil penting kerana berdasarkan kajian menerusi Jurnal Perubatan Jamaah Pediatrics mendapati wanita hamil yang dijangkiti wabak ini berisiko untuk meninggal dunia dan melahirkan bayi secara pramatang. Selain itu, menurut Ketua Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Sumya Swaminathan, tiada bukti saintifik menunjukkan vaksin COVID-19 boleh memudaratkan ibu dan bayi yang disusukan. Justru apakah kepentingan pengambilan vaksin kepada wanita hamil dan menyusu? Apakah pula kesan sekiranya golongan ini tidak divaksinasi? Satu laporan yang padat disediakan oleh wartawan WHI iaitu Syifa, dan kita tanpa melengahkan masa, kita terus bersama dengan tetamu-tetamu kita yang telah pun bersedia di dalam talian. Kita terus bersama dengan Dr. Majidah binti Muhammad, pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga yang kini berada di Putrajaya, dan juga Puan Nurul Akmar Ibrahim yang sedang syarat mengandung dan dah lengkap pun 2 dos beliau. Terima kasih bersama kita hari ini. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah, Okey. sihat. Apa khabar semua di sana? Baik, Doktor. Alhamdulillah, sihat. Okey, kita nak mulakan dengan Dr. Majidah terlebih dahulu. Kita nak sentuh sedikitlah, Doktor, berkenaan dengan mengapa sebenarnya dikatakan wanita hamil, ibu yang menyusukan ini sangat terdedah dengan COVID-19. Secara ringkas. Okey. Terima kasih ya. Dan pertamanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Semua penonton. Saya banyak ucapkan terima kasihlah kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu lah mengenai vaksin untuk ibu hamil. Okey, kenapa pentingnya? Apakah risiko vaksin jangkitan COVID-19 ini kepada ibu hamil? Dan
dari segi jangkitannya hampir sama saja simptom dia, ya. Tetapi implikasi dia, komplikasi yang dihadapi oleh ibu hamil adalah lebih teruk berbanding dengan seorang wanita yang tidak hamil. Di mana banyak kajian yang menunjukkan bahawa ibu hamil, terutamanya bila dia mencecah ke akhir kehamilan, itu pada fasa ketiga lah kita kata kan, selepas 7 bulan ke atas, 8 bulan ke atas, mereka berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID yang lebih teruk, yang dengan komplikasi perlukan bangsan, masuk ICU dan seterusnya lah. Dan pada bayi tersebut juga, walaupun bayi tersebut tidak akan dijangkiti, walaupun ibunya dijangkiti, tapi risikonya ialah bayi kemungkinan doktor terpaksa melakukan pembedahan kepada bayi tersebut, yang mana kemungkinan bayi itu belum lagi matang, ya, tapi terpaksa dilakukan pembedahan kerana semata-mata untuk menyelamatkan ibu berkenaan. Itulah risikonya, ya. Okay. Baik. Okey, itu cuba sedikit mengenai risiko jangkitan COVID-19 kepada ibu yang sedang hamil. Okey, baik, kita nak tanya pada Puan Akmal lah. Okey, Puan Akmal mungkin boleh ceritakan sikit berapakah usia kandungan Puan Akmal sekarang? Ini ringkas kita nak kongsikan dengan penonton. Okey, kandungan saya setakat ni dah masuk ke minggu ke-37. So bersama dalam 9 bulan. So setakat ni kalau ikutkan saya dah terima vaksin tu ketika umur 23 minggu. Iaitu pada bulan April. Okey, persoalan saya kan Puan, kita tahu bahawa sebenarnya Puan sedang melalui tempoh kehamilan di dalam tempoh pandemik COVID-19. Ketika dia beritahu, ketika dilandanya pandemik ini dan perlunya seorang ibu yang hamil ini mengambil vaksin, apa yang bermain di fikiran Puan Akmal? Okey, saya adalah petugas di PKRC MIPS, iaitu risiko saya untuk berhadapan dengan COVID tu amat tinggi. So, apa ikhtiar saya bagi seorang ibu mengandung untuk saya protect diri saya sendiri dan kehamilan saya adalah satu, saya rasa vaksin adalah alternatif yang paling terbaik untuk saya. So, saya rasa itu langkah pencegahan yang kita perlu ambil bagi ibu mengandung supaya kita boleh protect diri kita. Okey, baik. Itu penjelasan yang cukup baik dan ringkas daripada Puan Akmal. Okey, tapi sinonim apa yang dikongsikan doktor sebentar tadi. Kita nak tahu juga doktor sebenarnya apa sebenarnya kepentingan untuk ibu yang hamil dan juga ibu yang menyusukan bayi ini untuk mengambil vaksin. Okey. Senang je ya. Kalau kita dengar tadi dari segi penerangan saya mengenai risiko seorang ibu hamil jika mereka dijangkiti oleh virus COVID-19 ni, sebab berbanding dengan orang lain dia akan lebih mendapat risiko untuk dapat komplikasi dan jangkitan COVID yang teruk. Jadi amat penting mereka mengambil vaksin ni, sebab alhamdulillah kita sudah ada vaksin yang mana vaksin adalah satu kaedah pencegahan yang terbukti berkesan dan selamat yang kita ada sekarang kan. Dan ianya juga adalah diterima semua, acceptable. Kenapa saya sebutkan acceptable? Kerana kaedah vaksin, pencegahan secara vaksin ni telah lama bertapak di Indonesia. Dia bukan perkara baru kan. Even kalau di kalangan ibu hamil pun saya rasa Puan Akmal sendiri pun dah terima vaksin tetanus tokside kan, ATT juga. Jadi dan juga anak-anak kita mungkin yang kita sendiri pun dulu dah biasa dengan vaksin ni kan. Jadi perkara ini memang perkara biasalah. Program vaksin ni sudah lama bertapak di Malaysia. Jadi mengetahui risiko seorang ibu itu mendapat jangkitan COVID yang teruk dan kita ada vaksin yang berkesan dan selamat, memang amat pentinglah ya. Okey, baik. Itu sebenarnya kita nak dengar, berkesan dan juga selamat untuk ibu yang mengandung dan juga menyusukan anak. Okey, seperti mana kita kongsikan tadi, sebenarnya pelbagai persoalan di kalangan masyarakat tentang topik kita pada hari ini. Jadi, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu soalan-soalan dari mereka. Assalamualaikum, saya hamil 6 bulan dan saya ingin bertanya, adakah vaksin ini boleh memberi kesan kepada kehamilan saya dan juga anak dalam kandungan? Saya nak tanya, bolehkah kalau saya yang sedang hamil menangguhkan pengambilan vaksin sehingga selepas saya melahirkan anak?
Saya nak tanya, vaksin mana yang sesuai untuk saya yang mengandung dan akan menyusu nanti? Saya ibu yang menyusukan anak tapi belum dapat vaksin. Bagaimana cara untuk saya dapatkan vaksin dengan lebih cepat? Saya sudah ambil vaksin. Lepas seminggu saya dapati saya mengandung. Bagaimana ya? Perlukah saya ambil vaksin untuk kali kedua? Soalan-soalan yang baik sebenarnya. Betul, kita kumpulkan semua untuk kita tanyakan kepada doktor. Kita tanya doktor lah yang soalan pertama tadi tu. Adakah vaksin boleh memberi kesan kepada kehamilan kakak tadi tu dan kepada anak yang disusukan nanti, doktor? Okey. Ini adalah satu soalan yang penting yang mana semua tertanya. Masa mula-mula vaksin diperkenalkan, ramai ibu-ibu hamil yang bertanya kepada saya, boleh ke saya ambil vaksin? Boleh ke? Selamat ke? Jawapannya, setakat ini ketiga vaksin yang ada di Malaysia kesemuanya selamat. Boleh diambil oleh ibu hamil dan ibu yang menyusukan yang bayi. Dan kerana kesemua vaksin yang ada ialah vaksin yang nyah aktif. Maksudnya yang bukan virus hidup, yang tidak menggunakan virus hidup. Secara konsepnya, prinsipalnya dalam imunologi, bila kita menggunakan vaksin yang selain daripada vaksin hidup, menggunakan virus hidup, ianya adalah selamat untuk ibu hamil dan juga bayi. Dan kalau di Malaysia kita ada 3 vaksin dan berdasarkan daripada pengalaman daripada negara-negara lain dan juga selaras dengan saranan oleh WHO, kita mengutamakan penggunaan Pfizer kerana Pfizer kita dapati lebih banyak bukti-bukti dan pengalaman yang mendorong kepada ianya selamat untuk diguna. Saya tidak menafikan Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca juga selamat digunakan, tapi kami di PKM mengutamakan penggunaan Pfizer untuk ibu hamil. Dan kita juga difahamkan bahawa ada sesuatu tempoh untuk ibu yang hamil ini mengambil vaksin dan mungkin ada sebarang jarak antara vaksin lain dengan vaksin yang lain. Apa ulasan daripada doktor? Okey. Seawal ibu hamil yang boleh mengambil vaksin ini, paling awal ialah 14 minggu kehamilan. Dan kita dalam saranan, kita sarankan, kenapa kita sarankan selepas 14 minggu? Kerana saya pasti ibu-ibu tertanya-tanya takut pula nanti apa kesan pada bayi. Sebenarnya tidak kesan, tapi bagi mengurangkan dan merendahkan rasa kegusaran dan prasangka pada vaksin, sebab orang ramai takut ada kesan pada bayi ni, pada bayi yang dikandungkan. Jadi kita menyarankan bahawa vaksin diambil selepas kandungan berumur 14 minggu. Dan sebaik-baiknya first dose, dos pertama diambil pada minggu 14 sehingga minggu 33 minggu. Dan diikuti oleh seterusnya lah dos kedua mengikut jangka masa yang ditetapkan. Kalau Pfizer biasanya 21 hari ataupun 3 minggu selepas dos pertama. Okey, baik. Ada lagi persoalan yang kita ingin tanyakan kepada doktor, tapi kita nak tanyakan kepada Puan Akmal terlebih dahululah. Okey Puan, apa sebenarnya kepentingan untuk seorang ibu mengandung ini mengambil vaksin? Okey, saya cuba tawakal. Jalan terbaik untuk kita mencegah COVID ni. So satu saya tengok persekitaran saya ni adalah persekitaran dengan COVID. So satu untuk menjadikan keselamatan bagi diri saya dan kandungan, saya rasa vaksin adalah cara paling terbaik untuk kami. So saya pun ada keluarga anak kecil, selain melindungi diri saya, kandungan saya dan juga family saya. Sebenarnya Puan Akmal ni seorang yang kental juga tahu. Masih lagi bekerja di mana, kalau boleh dikongsikan? Ini fakta menarik juga kita nak kongsikan ni. Silakan. Di pusat PKRC MIPE. Dan memang alhamdulillah Puan merasakan bahawa dengan pemvaksinan itu akan melindungi diri dan juga kandungan. Betul Puan Betul. Puan Akmal ni salah satu contoh yang mana ibu yang hamil belum lagi mendapat vaksin. Ini salah satu contoh yang baguslah. Tapi kita nak tanya kepada doktor juga. Ada tak doktor antara mitos-mitos ataupun apa sahaja yang digembor-gemborkan oleh masyarakat kita mengenai ibu hamil dan juga vaksin? Kalau boleh doktor kongsikan. Okey, selalu yang saya dengar lah panggilan yang saya dapat, pertanyaan daripada rakan-rakan saya sendiri pun.
staf di sini yang muda-muda, saya dah tutup kilang dah tak bersalin dah ya. Okey, biasanya ramai yang tanya selamat ke ya? Selamat ke vaksin daripada ibu, tak beri kesan kepada bayi yang dikandung. Seperti mana yang saya katakan tadi, semua vaksin yang kita ada di Malaysia ni semuanya selamat, insya-Allah. Ya. Dan seperti mana yang saya sebutkan juga ialah kita di KKM kita mengutamakan vaksin Pfizer berdasarkan banyak maklumat-maklumat yang kita telah dapat daripada pengalaman. Dan saya tidak menafikan juga vaksin lain juga adalah selamat. Itu AstraZeneca dan juga Sinovac juga selamat untuk ibu hamil. InsyaAllah kita mendapat, saya dapatlah maklumat-maklumat bahawa ianya adalah selamat ketika vaksin. Baik, Dr. Majidah, ini satu lagi persoalan menarik. Saya kira ini satu senario tapi saya kira berlaku juga di masyarakat. Di mana kalau tadi kita cakap tentang tempoh 14 minggu. Okey, katalah ada seseorang wanita ini dah mengambil vaksin sebelum tempoh 14 minggu itu dan kemudiannya baru dapat tahu yang beliau telah hamil. Jadi perlukah ada kegelisahan dan perlukah juga diteruskan ataupun dijadualkan semula untuk dos yang kedua? Macam mana situasi ini? Kita dalam dapatan kami yang kita kaji, kajian maklumat-maklumat kita dapati ialah sekalipun telah dapat vaksin tersebut dan termengandung, kita kata termengandung lah ya, maknanya baru dapat information bahawa hamil. Okey, dia boleh tangguhkan vaksin tersebut sehingga umur kandungan selepas 14 minggu. Sambung dengan apa jua jenis vaksin yang dapat, sama ada Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca, kita boleh sambung selepas 14 minggu. Ambil dos kedua selepas kandungan berumur 14 minggu. So tak ada masalah, jangan risau, jangan gundah, ya. Teruskan seperti mana yang ditetapkan. Dan kalau rasa risau juga, bolehlah bertanya pada doktor. Saya pastilah ibu-ibu mesti risaulah apa masalah, apa yang kesan pada bayi nanti kan, dan kehamilan. Tak apa, tanya doktor. Dan apa nasihat kami ialah dapatkan vaksin yang kedua, dos kedua selepas kandungan berumur 14 minggu. InsyaAllah. Okey, doktor, kita berbalik kepada soalan daripada penonton tadi yang mana dia menyatakan apakah cara untuk saya yang hamil menyusu tapi belum dapat vaksin untuk lebih cepat dapat vaksin. Bagaimana tu doktor? Comel je soalan ni. Dia mesti nak ikut dia tak sabar. masa dia tu. Comel je soalan ni sebab ini memang soalan yang soalan biasa yang kami timbullah di sini ya. Setiap hari dapat telefon, doktor macam mana saya nak cepat, doktor macam mana saya dapat temu janji dengan cepat. Okey, tips dia, saya tak ada tips yang ni lah ya, yang tepat sekali sebab ia bergantung kepada tempoh kehamilan kita. Bila kita mendaftar nama dalam sistem aplikasi MySejahtera dan kita akan masukkan maklumat kehamilan kita kan, tempoh kehamilan, berapa bulan kita mengandung semua. Jadi pihak pasukan MySejahtera ataupun penyelaras untuk temu janji ini nanti akan melihat pada tempoh kehamilan tersebut. Jadi ia bergantung kepada tempoh kehamilan dan juga berapa ramai ibu hamil yang berada di kawasan tersebut. Ya? Jadi saya nak kata tepat macam mana tu susahlah ya, bergantung kepada tempoh kehamilan. Sebab kita kalau boleh kita nak dahulukan ibu yang hampir-hampir nak bersalin, due for delivery, kita akan dahulukan yang itu. Saya kira mungkin tak salah juga seandainya mereka yang tampil ke hadapan dan memberitahu ataupun memaklumkan situasi mereka sebenarnya, doktor. Okey, Puan Akmal. Kalau silakan doktor. Kalau saya boleh tambah sikit lagi. Silakan. Kalau nak lagi cepatlah, ini mungkin rahsia tak menjadi rahsia lagi lah ya. Dah bukan rahsia lagi doktor. Ramai nak tahu ni doktor. Mungkin boleh datang ke klinik-klinik kesihatan. Sebab di situ penjelasan lagi cepat. InsyaAllah lah. Tapi saya tak boleh nak menjaminkan 100% lah ya. Bahawa akan dapat lebih awal. Ini tips lah. InsyaAllah. Ikhtiar. Okey. Baik. Puan Akmal, kita nak tanya jugalah. Kita tak nak menyebut saja tentang situasi vaksin ini, tapi kita nak alang-alang ada seorang ibu yang sedang hamil, kan, sedang hamil bersama dengan kita pada hari ini. Apakah tips, apakah nasihat dan juga SOP, langkah penjagaan sebagai ibu yang sedang sarat hamil ini di dalam tempoh pandemik COVID-19 ini? Lagi-lagi macam Puan sini bekerja di kawasan yang berisiko, kan?
Okey, setakat ini saya rasa kita patut ikut sarangan apa yang disarankan oleh KKM, iaitu memakai mask, sanitizer, everything dan jaga penjagaan sosial. So kita kena tahu setiap orang tu ada risiko untuk menjangkiti kita. So bila kita aware benda tu, kita akan langkah berjaga-jaga tu akan automatically kita akan ikuti apa yang saranan baik KKM. Satu lagi macam vaksin tadi pun, kita tahu benda itu baik, so dengan prinsip mencegah daripada merawat itu diguna pakai supaya kita aware persekitaran apa yang berlaku di sini. Okey, macam Puan Akmal sendiri sebelum mengambil 2 vaksin itu, ada mengambil apa-apa nasihat daripada doktor ke? Itu semestinya satu, saya kena dapat nasihat daripada doktor yang merawat saya di check up, di klinik check up. Maknanya kita tahu apa konsesi, apa yang keadaan status perubatan saya sekarang. Adakah saya ada alahan, adakah saya ni berisiko tinggi. So dari situ bila kita dapat nasihat dari doktor, kita kena inform juga semasa hari vaksin apa yang berlaku pada diri kita supaya vaksin yang kita terima tu sesuai dengan diri kita. Dan pemantauan selepas vaksin pun kena inform pada doktor supaya kita in track, maknanya doktor pun tahu apa yang berlaku pada kita dan kita pun aware dengan kesihatan kita. Okey, kita kembali ke bersama dengan Dr. Majidah. Ada juga persoalan doktor bagi pasangan-pasangan yang merancang kehamilan ini. Jadi adakah sebarang panduan kepada mereka tentang pengambilan vaksin ni? Okey. Ini pun satu soalan yang baik juga ya. Bagi pasangan yang memang bercadang, belum hamil lagi, ya, ibu isteri belum hamil lagi tapi bercadang untuk hamil dan merancang untuk hamil, seelok-eloknya saya nasihatkanlah lengkapkan vaksin 2 dos dulu, barulah merancang untuk hamil. Dan tempoh selepas vaksin kedua tu tidak ditetapkan, bila-bila pun boleh ya. Yang penting ialah lengkapkan 2 vaksin tersebut dulu, barulah rancang untuk hamil. Okey, doktor, di hujung perbincangan kita ni ada tak sebarang nasihat ataupun panduan untuk ibu-ibu yang hamil dan juga yang menyusukan anak-anak ni untuk mereka lebih berani dan juga ke depan untuk mengambil vaksin ni? Ada yang takut-takut juga, doktor? Itulah. Saya faham, kita pun faham. Saya sebagai ibu pun saya faham perasaan seorang ibu. Jadi saya sebagai kesimpulan saya ingin menyerulah. In fact, merayulah sebenarnya. Kita rayu. Ya, kita rayu. Kita sayang ibu-ibu di luar sana. Betul. Tolonglah datang untuk mendapatkan vaksin COVID. Dan insya-Allah ini adalah satu ikhtiar kita, satu kaedah pencegahan yang berkesan dan selamat. Itu yang penting, yang mana boleh menghalang kita dan menghindarkan kita daripada mendapat jangkitan COVID yang teruk. Ya. Jangkitan masih boleh dapat, tapi at least kita mengurangkan ianya kepada peringkat yang lebih mild lah, yang ringan. Dan kita ingat bahawa dan kepada semua ibu yang telah mengambil vaksin, termasuk Puan Akmal sendiri, syabas, tahniah kerana anda telah membuat pilihan yang bijak. Ya? Sebab dengan mengambil vaksin ni sebenarnya bagi ibu-ibu hamil, dengan mengambil vaksin kita sebenarnya telah insya-Allah dapat melindungi dan mencegah kepada 2 nyawa. Sebab kita, diri kita dan juga bayi kita dalam kandungan. InsyaAllah itu yang terbaik sekali. Dan kepada ibu yang belum lagi dan masih lagi ragu-ragu, sila dapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang betul. Ya? Betul. Ia semua betul dan tanyalah pada doktor anda jika anda ragu-ragu untuk mengambil vaksin. Dan saya nak memperjelaskan lagi, sememangnya kalau ibu yang menyusukan pun memang selamat doktor InsyaAllah. Boleh. Bukan, saya cuma nak berseluruh saja. Kadang-kadang ada ibu yang sedang menyusukan anak ni, dia takut apa tahu? Dia cucuk vaksin, dia kata anak dia nanti minum susu vaksin. Maknanya memang salah lah tu. Okey. Baik, di penghujung ini juga kita ingin mendengar sedikit ucapan atau pesanan akhir daripada Puan Akmal kepada ibu-ibu di luar sana. Silakan Puan. Semangat. Okey, pesanan akhir saya, kita melindungi kita dan kandungan kita. So langkah terbaik adalah untuk setakat ini, untuk COVID ini adalah vaksin. So marilah kita iktihar, tawakal kepada Allah supaya apa yang kita buat ni melindungi kita, kandungan kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah. Okey, minta maaf, jawapan tu terlalu pendek. Tapi saya nak ambil kesempatan juga. Puan, kalau yang ibu mengandung ni, dia takut kesan sampingan.
kepada ibu mengandung sama macam orang lain ke ataupun ada perbezaan? Betul. Boleh kongsikan pengalaman tu? Setakat ni bila saya pun ada kawan juga vaksin. So bila kita compare dengan each other dengan kawan-kawan, kesampingan adalah sama sebenarnya. Hanya ketidakpenyelesaan 1-2 hari dan alhamdulillah benda tu hari ketiga keempat dah terbiasa. So jangan takut, jangan gusar. Kita tawakal, insya-Allah Allah pemudahkan segalanya. Insya-Allah. Dan dapatkan nasihat-nasihat kalau kita was-was, kita tak pasti kan. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nurul Akmal Ibrahim dan juga kepada Dr. Majidah binti Muhammad kerana perkongsian hari ini cukup lengkap dan juga boleh mengurangkan persoalan daripada kalangan ibu yang mengandung tu. Sekali lagi terima kasih kepada kedua-duanya. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Saya sebenarnya sangat-sangat berharap Fatin pada hari ini perkongsian kita, topik kita pada hari ini telah memberi pencerahan ataupun perincian yang lebih lanjut kepada para ibu di luar sana yang masih lagi ragu-ragu dan takut-takut, terutamanya mereka yang sedang hamil dan juga menyusukan anak ni. Betul. Tapi tak salahkan mereka jugalah. Itu perlu kerana ragu-ragu sebab anak dalam kandungan dan juga menyusu, mereka menitik beratkan keselamatan kandungan mereka. Betul, kan. saya faham. Saya kan? perempuan. Saya lelaki banyak mungkin berfikir. berfikir. Okey, apa kata kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dan jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita kembali bersama dalam Wanita Hari Ini. Baik, kalau tadi kita dah membicarakan tentang vaksin dan kita terus ingin mengajak anda menjaga diri kerana kita belum lagi menang di dalam perjuangan ini. Dan kita juga di WHI tidak ketinggalan untuk terus mengemas kini dan berkongsi dengan anda tentang status terkini pandemik COVID-19 di negara kita. Dan kalau kita lihat, ini adalah jangkitan baru, kes baru yang berlaku semalam 11,978 dan kes sembuh baru juga amat baik pada peringkat tertinggi 7,902 dan namun agak mendukacitakan dan inilah yang sebenarnya saban hari saya ingatkan, saya berdoa dan harapkan kalau kita lihat kes angka kematian pada tahap yang sangat-sangat tinggi iaitu 199. Jadi inilah peri pentingnya untuk kita terus peka dan juga prihatin dan kita jaga kita. Ini masih lagi di taburan setiap negeri dan kalau kita lihat di zonnya tengah iaitu Selangor, Kuala Lumpur memang mencatatkan satu angka yang sangat-sangat tinggi dan kita harapkan keadaan ini pulih kerana untuk makluman semua juga walaupun PKPD telah ditamatkan, kita masih lagi berada di dalam tempoh PKP. Baik, antara lain juga, inilah dia suatu yang saya kira perlu kita juga rasa teruja dan rasa bersemangat adalah untuk terus mendapatkan vaksin dan mungkin sekadar peringatan kepada anda yang mungkin lupa ataupun tidak mengemas kini MySejahtera anda, pastikan anda jengah-jengah dan pastikan anda melihat MySejahtera anda setiap hari. Baik, kalau kita lihat ini berdasarkan keadaan semasa baru, inilah di mana pemahaman saya di mana kalau kita katakan kalau kita nak rasa resah, gelisah, panik dan sebagainya, kita perlu faham dari jumlah yang besar iaitu 11,000 lebih tadi, kita dapat lihat kategori 1 dan 2 yang bergejala ringan adalah pada kadar 5,850 dan 5,847. Manakala 3, 4 dan 5 yang memerlukan rawatan dan pemerhatian di hospital serta ICU adalah jumlah kes 178, 45 dan 65. Tapi ini saya nak ingatkan kepada anda semua, tidak bermakna sesiapa ataupun kita rasakan bahawa kategori 1 dan 2 itu yang banyak. Kita boleh mengambil lewa keadaan ini kerana SOP perlu terus dipatuhi. Dan mungkin tak salah juga kami terus ingatkan kepada anda, amalkan cara cuci tangan yang betul, menggunakan sabun dan juga air yang mengalir dan juga hand sanitizer selepas menyentuh sebarang permukaan ataupun objek. Okey, saya sendiri pun sebenarnya kadang-kadang balik daripada bersiaran dan sebagainya, masuk kereta, kadang-kadang nak menyentuh hidung saya, nak menyentuh telinga, nak garu ke apa, pastikan kita sanitize dulu tangan. Okey, baik, ini ada sesuatu juga yang cukup menarik kami ingin kongsikan, berita baik kepada para usahawan IKS. Okey, buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Jadi bersama kami,
Kita kembangkan jenama, produk maupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000 dan anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal Media Prima termasuk TV, radio, surat khabar digital dan juga e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta untuk 20 peserta terawal. Jadi hubungi kami di Kita Malaysia @mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini tertakluk kepada terma dan syarat. Untuk pemahaman yang lebih apa kata, kita saksikan BT ini. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Menarik SME Kita Malaysia. Baik, Zulin telah pun berada dalam talian. Apa khabar Zulin? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang warna kegemaran Zulin hitam agaknya kan? Ikut tembak muzik video. Yalah tu. Okey, Zulin, berkenaan dengan Rahsia ni, apa sebenarnya di sebalik lagu Rahsia ni? Mungkin Zulin boleh kongsikan. Okey, Rahsia merupakan OST drama Penjara Janji ketika bulan puasa hari tu. Tapi kita punya promotion delay sikit sebab PKP. Dan lagu Rahsia ni ciptaan sepenuhnya daripada saya sendirilah. Maksud untuk dia tak ada kena dengan kisah peribadi saya. Dia dah bagi tahu siap-siap. Okey, kalau kita tahu daripada idea muzik videonya, bagaimana sebenarnya Zulin sebagai pencipta lagu, penulis lirik, kongsikan perjalanan menghasilkan Rahsia ni? Okey, dari segi muzik video dia straightforward ajalah. Lagu ini berkenaan dengan hubungan yang tak pasti bila dia insecure, kawan-kawan dia semua dah settle down. Dia tak lagi, tu macam ada kena dengan hidup peribadi. Alamak, dah pacar rahsia? Okey, kalau kita tahu kan, rahsia. Okey, kalau kita tahu ini adalah single kelima Zulin, betul? Jadi apa antara ketujuh? Okey, apa antara kelainan yang dibawakan melalui lagu Rahsia ini? Okey, lagu Rahsia ini tak ada kelainan lah sebab saya ni memang lagu ballad lah. Genre dia begitu? Genre dia macam tu sedih. Tapi terkesan. Okey. Okay, sebab lagu ni merupakan OST tadi pula. Okey. Apa antara harapan Zulin sendiri? Sekarang ni banyak kalau kita pengacara, berlakon dan juga penyanyi. Selepas ini apa pula perancangan? Okey, saya sekarang ni agak slow sikit untuk aktiviti seni. Ini kerana saya dah pergi ke bidang baru iaitu bisnes. Saya tak suka tercinta dengan bisnes. Jadi mungkin seni saya ni saya akan teruskan, cuma dapat jadi main saya dah. Okey. Zulin dah berapa lama dikeluarkan ya Rahsia ni? Rahsia ni baru saja keluar bulan lepas. Cumanya lambat sikit sebab keadaan ni sekarang. Patutnya keluarnya bulan puasa hari tu masa Penjara Janji. Tapi lambat-lambat pun di YouTube sekarang dah 47,000 kita tengok kan? Lambat. Kesian saya segala promosi pun dah ke depan dah. Sambutan daripada rakan-rakan dan juga peminat Zulin macam mana? Kalau ketika drama itu memang ramai tengah tanya mana lagu ni, ni lagu siapa, Saya je macam alamak, lagu tak keluar lagi. Itulah rahsia dia sebenarnya. Aduh, jadi dia lambat sikit. Saya haraplah orang ingat lagi drama tu. Bila dia dengar lagu ni dan teringatlah drama Penjara Janji tu. Okey Zulin, di hujung perbincangan kita ni kita nak bagi Zulin kongsikanlah di mana platform yang boleh peminat untuk berinteraksi dengan Zulin dan juga di YouTube. Okey, jangan lupa dengarkan lagu Rahsia, lagu single ketujuh saya. Jomlah sama-sama support walaupun lambat. Di YouTube channel 1711 dan
sangat aktif di media sosial. Nak berhubung dengan saya senang saja. Follow Instagram saya Zulin Aziz dan juga Facebook saya. Saya banyak kongsikan sedikit motivasi lah. Orang sekarang tengah stres dekat rumah kan. Ya, saya ada banyaklah kongsi sembang-sembang dengan diorang supaya diorang rasa dekat, diorang rasa ada kawan. Kalau nak berkawan, mari pergi ke live. Baik. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Zulin. Jaga diri Zulin. Kita nanti siapa yang belum tengok lagi lagu Rahsia boleh terus ke YouTube dan saksikan. Terima kasih lagi sekali Zulin. Jaga diri. Bye-bye. Okey, penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali nanti kita akan bergabung semula bersama Fahrin. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bila kau cakap, sayang, kau boleh simpan ikan dalam peti ais? Ketika itu sepi mencubit hati, suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Have you heard of the words cynical, skeptical, and sarcastic? And do you know what they mean? Cynical does not mean cynics. It is someone who doubts other people's intention. They don't trust other people's intentions easily. A skeptical person is someone who doesn't trust anything easily if they are not presented with proofs or evidence. Itulah kompilasi TikTok sedih dan gembira yang kami kongsikan kepada anda. Kerana itulah realitinya kehidupan kita walaupun di kala pandemik COVID-19 ini setiap orang melalui ujian dan dugaan berbeza-beza. Ada yang gembira, ada yang melalui episod duka. Apapun TikTok itu sebenarnya platform yang sangat baik, memberi inspirasi dan juga pedoman juga kepada kita. Sama-sama kita sedih tu, kita layan juga tengok apa antara konten-konten ni kan. Okey. Ada sesuatu juga yang menarik yang kami terus ingin mengajak anda menyaksikannya, iaitu dokumentari istimewa mengenai haji iaitu Zulhijjah Menggamit Rindu yang telah pun bermula pada 11 Julai yang lalu dan akan terus ditayangkan sehingga 22 Julai di TV3. Dan waktu siarannya, Fatin? Ya, waktu siarannya adalah 6 petang hingga 7 malam pada hari Isnin hingga Sabtu dan 4 petang hingga 5 petang pada hari Ahad. Jadi jangan lepaskan peluang untuk saksikan. Dan ianya benar-benar menggamit rindu. Kita saksikan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah Menggamit Rindu, hamparan maklumat ibadah haji. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. Dan esok kita akan kembali dengan satu lagi topik, hikayat perkahwinan, yang mana kami akan bawakan berkenaan dengan mahligai pura-pura. Menarik. Mahligai pura-pura ni apa yang awak faham? Okey, ini tak ada kena dengan kehidupan sendirilah. Okay. Saya rasa ini adalah yang mana mereka terpaksa bersama demi anak-anak mungkin. Dan mungkin keadaan mungkin sebumbung tapi tidak sebantal dan kemudian mungkin di dalam bilik-bilik yang berlainan tidurnya kan. Jadi itu satu yang menarik. Itulah realitinya juga pada hari ini tentang perkahwinan masa kini yang perlu kita bincangkan kerana itu merupakan satu masalah sebenarnya tu. Betul. Esok kita akan bersama dengan Sugi dan juga Yana akan mengupas berkenaan dengan mahligai pura-pura ini. Dan dunia olok-olok. Okey, kita kembali bersama dengan anda pada hari esok. Terima kasih bersama dengan kami sepanjang hari ini. Saya Farin dan juga Fatin. Terus jaga diri. Jaga diri. Assalamualaikum. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri.
adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami kepada